Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera semua pelajar tingkatan 6. Walau di mana saja anda berada, semoga semua baik-baik sahaja. Teruskan mengulang kaji. Bersama saya Cikgu Asma dari Sekolah Menengah Kebangsaan Skudai. Tajuk kali ini adalah kemahiran mendengar ya, subtopik di bab 3 untuk penggal 2 ini ya. Jadi apakah fokus kita hari ini? Fokus kita hari ini adalah tajuk definisi atau subtopik kecil definisi dan juga proses mendengar ya. Kita mulakan dengan definisi kemahiran mendengar ya. Jadi apakah maksud kemahiran mendengar ya. Jadi sekarang ni anda sedang melakukan ya ataupun sedang mengaplikasikan kemahiran ini ya. Apabila anda menonton, anda juga sedang mendengar ya. Jadi apakah maksud kemahiran mendengar? Kemahiran mendengar merupakan satu proses penerimaan maklumat secara mental oleh seorang individu dalam usaha untuk memahami, menterjemah dan memberi maklum balas terhadap mesej yang diterima secara berkesan ya. Jadi apabila anda mendengar, maksudnya anda mendengar maklumat ya, anda proses. Adakah anda faham, kemudian anda terjemahkan dan anda akan memberi maklum balas ya. Maksudnya dengan pelbagai cara ya. Mungkin paling mudah anda kata, oh ya saya faham. Contohnya begitulah ya. Ataupun kita juga boleh memberikan definisi kemahiran mendengar. Kemahiran mendengar merupakan satu proses mental yang melibatkan penafsiran dan penilaian sesuatu mesej yang diterima supaya maksudnya dapat digunakan untuk tujuan tertentu ya. Kemudian anda juga boleh memberikan definisi kemahiran mendengar merupakan proses penerimaan maklumat secara mental oleh manusia untuk memahami, menterjemah dan berusaha untuk bertindak balas ya, terhadap mesej yang diterima itu dengan sewajarnya. Jadi ada beberapa kata kunci penting di situ, iaitu penerimaan maklumat secara mental ya. Kemudian menterjemah, memahami, ataupun menafsir ataupun menilai ya, dan juga memberi maklum balas ataupun bertindak balas ya. Jadi definisi ini boleh dizahirkan ya dalam proses mendengar. Kita teruskan boleh ya. Perhatikan ada berapa proses mendengar ya. 1, 2, 3, 4 dan 5 ya. 5 langkah ataupun 5 proses kemahiran mendengar ya. Anda lihat di situ T, fin, B, T, B. Apa dia T, apa dia F, apa dia N, I, apa dia N dan juga apa dia B, T, B ya. Jadi jangan tulis terima, jangan tulis faham, jangan tulis ingat, jangan tulis nilai, jangan tulis beri tindak balas ya. Anda mesti letakkan imbuhan di depannya ya. Jadi langkah pertama adalah menerima. Jadi kalau cikgu letak semua M, 5M, nanti aku tertukar-tukar pula ya. Jadi menerima, perkataan asalnya adalah terima. Kedua, memahami, perkataan asalnya adalah faham. So TF. Kemudian I, ingat ya, mengingati ya. Kemudian N, nilai, menilai ya. Dan juga yang terakhir, yang kelima, memberi tindak balas ya, iaitu BTB ya, memberi tindak balas. Ada imbuhan melah di depannya. Cikgu ulang. Menerima, memahami, mengingati, menilai dan memberi tindak balas ya. Jadi contohnya lepas cikgu terangkan PDPC dalam kelas ya, ditanya balik, boleh tak anda jawab? Jadi kalau anda tak boleh jawab, maksudnya tu anda tak simpan maklumat tu dalam minda, ataupun dengan maksud lain anda tidak mengingati ataupun kurang mengingati ya, kalau anda tak boleh mengeluarkan kembali apa yang cikgu terangkan ya. Ataupun mungkin tak memahami apa-apa arahan yang anda ada dengar. Maksudnya anda tidak melaksanakan ataupun tak memberi maklum balas terhadap apa yang anda ada dengar ya, jika tidak ingat. Boleh ya.
Okey, cikgu berikan kata kunci dan juga contoh untuk setiap proses tersebut supaya apabila anda menjawab soalan contohnya jelaskan ya. Sebab proses ini di mana-mana pun boleh keluar ya. Contohnya di bahagian A, bahagian kajian kes dan juga bahagian soalan konsep ya. Kalau soalan konsep 3 markah, anda ada fakta, 1 huraian dan 1 contoh ya. Jadi kalau markah 15 lah, so 3 kali 5, 15 markah. Tapi kalau mungkin markah 20 ya, anda perlukan huraian yang lebih daripada 1 huraian ya. Okey, jadi 1 fakta, 2 huraian dan 1 contoh. Kalau 5 proses atau 5 langkah, maksudnya 5 kali 4 anda dapat 20 ya. Jadi jangan hadkan anda punya pemahaman kepada 1 huraian sahaja. Jadi anda perlulah standby extra huraian. Jadi tengok markah. Jadi kalau 15 jangan tulis extra lah. Tapi kalau nak tulis tak ada masalah ya. Markah akan diberi kepada fakta yang betul ya. Okey, tetapi kalau anda kesundukan masa untuk 15 markah, so 1 huraian sajalah ya. Okey. Okey, kata kunci untuk menerima atau anda menerima maklumat ya, mendengar maklumat menggunakan telinga. Okey. Jadi sama ada dia secara lisan atau bukan lisan. Maksudnya maklumat yang anda terima itu secara lisan atau bukan lisan ya. Jadi semasa mendengar anda perlulah mendengar dengan sepenuh perhatian ya. Jadi kalau anda dapat menumpukan perhatian, maksudnya anda mendengar dengan berkesan ya. Jadi macam mana nak mendengar dengan berkesan? Salah satu caranya adalah elakkan gangguan. Contohnya elakkan bunyi kebisikan ataupun gangguan-gangguan lain ya. Okey. Contohnya, Naufal memberikan tumpuan sepenuhnya terhadap penerangan yang disampaikan oleh pengurus sumber manusia semasa mesyuarat mengenai masa bekerja norma baharu melalui sidang video semasa PKPB. Jadi masa PKP terutamanya tak boleh bekerja tapi masa PKPB ya, sebab kebanyakan sektor boleh bekerja masa tu ya. Okey, tapi masa PKPB sebahagian besar sektor telah boleh mula bekerja ya, sama ada nak bekerja dari rumah ataupun nak bekerja datang ke pejabat, mungkin alternate lah ya. Tapi dalam PKP bukan tidak bekerja, maksudnya bekerja dari rumah tidak boleh pergi ke pejabat ya. Jadi Proses Manusia terangkan berapa hari. Nanti kita tengok selanjutnya untuk proses yang kedua. Okey, jadi di situ ada sebelum cikgu teruskan telinga ya. Jadi anda menerima atau mendengar dengan telinga. Kita pergi yang kedua, memahami, iaitu F tadi ya, faham. Okey, apakah kata kuncinya? Mentafsir dan menganalisis ya. Jadi bila anda dah dengar, anda tafsir dan anda analisis ya. Jadi mungkin boleh jadi anda kaitkan dengan maklumat ataupun pengetahuan yang sedia ada yang telah anda tahu berkenaan dengan perkara tersebut ya. Jadi apabila dengar sesuatu perkara tu anda tidak boleh terlalu cepat menilai ya, ataupun mungkin mempertikaikan. Belum habis dengar lagi dah buat kesimpulan ya, ataupun telah memberi maklum balas sebelum maklumat itu selesai ya. Okey. Jadi Naufal faham bahawa SOP masa bekerja yang diberikan oleh pengurus sumber manusia berdasarkan SOP yang dikeluarkan oleh Majlis Keselamatan Negara dan juga makluman sidang media Menteri Kanan Keselamatan semasa PKPB ya. Maksudnya dia dah baca daripada laman web MKN dan juga dah menonton ya atau mendengar penyampaian dalam sidang media yang dikongsikan, yang dijalankan oleh ataupun yang dibacakan oleh Menteri Kanan Keselamatan. Jadi Naufal akan faham ya tentang norma baharu ya masa bekerja yang perlu dipatuhi oleh pekerja ya. Okey. Jadi kat situ anda lihat beberapa connection, maksudnya anda ada info juga berkenaan dengan perkara tersebut melalui sumber-sumber yang lain yang telah anda ketahui ya. Okey. Kemudian yang ketiga kita lihat mengingati ya, ataupun I tadi, ingat. Okey. Jadi terima, memahami,
menerima, memahami, mengingati. Yang ketiga ya. Okey. Macam mana cara nak mengingat? Simpan dalam minda. Okey, jadi simpan dalam minda, kemudian dikeluarkan apabila diperlukan ya. Okey. Ataupun pada masa depan anda nak keluarkan maklumat itu, contohnya lah anda belajar mendengar kuliah oleh guru kan. Kemudian anda macam mana anda nak tahu bahawa anda tu ingat atau tak ingat? Anda kena apabila anda nak keluarkan, anda nak gunakan semula semasa menjawab, boleh ke tidak? Jadi kalau anda sukar untuk menulis jawapan anda semasa peperiksaan, maksudnya kuranglah anda mengingati perkara tersebut. Maksudnya anda tak simpan dalam minda anda ya. Okey. Contohnya, Naufal telah mengingati bahawa dia perlu bekerja di pejabat pada hari Isnin hingga Rabu, manakala pada hari Khamis dan Jumaat beliau perlu bekerja di rumah semasa PKPB. Jadi dia 3 hari bekerja di pejabat dan 2 hari bekerja di rumah ya, berdasarkan tadi contoh kita yang pertama tadi, penerangan oleh siapa? Pengurus sumber manusia tentang masa bekerja norma baharu ya. Jadi apa kata kuncinya? Sekali lagi, untuk fakta mengingati atau proses mengingati, simpan maklumat dalam minda. Okey, kita pergi yang keempat. Menilai ya, menilai. Okey. Ataupun tadi apa? N ya. Nilai. Okey. Nak menilai apa? Menilai kesahihan maklumat ya. Jadi ataupun pendengar akan mencari bukti ataupun mengumpul fakta. Ya, okey, boleh jadi juga, dan juga boleh jadi mendengar akan membuat kesimpulannya. Jadi yang penting betul atau tidak maklumat yang anda terima atau maklumat yang anda dengar. Jadi Naufal meneliti penjelasan, Naufal ya di situ, Naufal meneliti penjelasan lanjut daripada pengurus manusia sebab beliau perlu bekerja 3 hari di pejabat berbanding hanya 2 hari bekerja dari rumah semasa PKPB. Jadi untuk mengelakkan kesesakan, maka pekerja kena bergilir bekerja. Ya. 3 hari di pejabat, 2 hari di rumah ya. Orang lain mungkin bekerja 2 hari di pejabat, 3 hari di rumah ya, secara bergilir ya. Jadi dia tanya kenapa? Maksudnya dia dengar ya. Naufal dengar lebihlah lanjut apa yang diterangkan oleh pengurus sumber manusia. Okey. Jadi dengar dengan telitilah. Okey. Okey, kita tengok langkah yang kelima atau proses yang kelima, iaitu apa dia? Memberi tindak balas ya. Jangan silap ya. Jangan anda tulis memberi maklum balas ya. Itu fakta tidak tepat ya. Itu dalam komunikasi yang memberi maklum balas ya. Okey, dalam proses komunikasi. Okey, jadi yang ni memberi tindak balas ya. Jadi bagaimana cara pendengar memberi tindak balas? Mungkin secara lisan atau bukan lisan ya. Jadi kalau pendengar memberi tindak balas atau jika pendengar memberi tindak balas, bermaksud mesej itu berjaya dihantar ya, ataupun keberkesanan memindahkan mesej ya daripada penyampai kepada pendengar ya. Jadi kalau contohnya yang mudah ya, dalam kelas cikgu memberikan kuliah atau penerangan ya, bila habis je penerangan, pelajar semua senyap aja ya. Bila cikgu tanya faham ke tak faham pun senyap juga. Atau ada yang tak kenalah ya. Maksudnya tak faham lah tu, ataupun mesej tu tak berjaya dipindahkan ya, ataupun tidak berkesan atau kurang berkesan ya. Jadi contohnya di sini, Naufal senyap dan fokus semasa penerangan disampaikan oleh pengurus sumber manusia, dan di hujung penerangan itu beliau bertanyakan soalannya sebab ada masalah ya, ataupun mungkin ada perkara yang tidak difahami ya. Okey. Jadi cikgu telah selesai menerangkan kelima-lima proses mendengar ya. Cikgu harap anda faham dan boleh memberikan contoh dengan baik ya. Okey. Okey, jadi setakat ini untuk di bahagian 1. Kita jumpa di bahagian kedua untuk subtopik yang seterusnya di bawah tajuk kemahiran mendengar ya. Okey. Berjumpa lagi di bahagian kedua. Sekian, Assalamualaikum dan terima kasih.